A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma la ya'lam. Amin. Insya-Allah hari ini kita pergi kepada objektif yang kedua. Okey. Objektif yang kedua adalah berkenaan dengan membina objektif pembelajaran. Yang ni telah kita janjikan pada sebelum ni, kita just lalu saja dan anda pun dah mula dah ada membina objektif di mana dia punya ustaz punya maklum balas bahawa ada nampak dah dia punya orang kata bibit-bibit dia pun ada nampak dia punya corak-corak dia tu untuk objektif pembelajaran. Tetapi pada kali ini kita akan berkongsi tentang macam mana sebenarnya kita nak membina kita punya pengajaran, kita nak membina kita punya objektif pembelajaran berdasarkan DSKP. Okey, kita tengok ada 3 yang diterangkan di sini. Sebenarnya ada banyak objektif penulisan objektif pembelajaran kita ada banyak, tetapi di sini yang kita akan terangkan 3 model penulisan objektif. Yang pertama, kita model yang dinamakan model meja, kemudian model kerolan, kemudian model ABC. Yang ni kalau ikutkan ilmu ni lah, kalau kita tulis mana guru-guru yang dah mendapat latihan ataupun guru-guru ataupun pencerah-pencerah kita yang lama, dia dah sedia maklum lah dengan model-model ini. Jadinya bila kita tulis tu, kita sebutlah ini model meja. Kalau dia tanya kamu buat ni ikut apa ni, kamu jawablah model kerolan ataupun model ABCD. So kita tengok model meja. Model meja ni dia akan masukkan apa yang penting, 3 benda: perlakuan, situasi, kriteria. Model kerolan, objektif umum, objektif spesifik dimasukkan dalam objektif pembelajaran. Kalau model ABC, A audience, B behavior, C condition, D degree. Ada 3 model ni. Jadi di bawah ni Ustaz ada bagi contoh lah. Okey, kalau kita lihat pelakuan, situasi, kriteria. Cek mana pelakuan, mana situasi, mana kriteria. Boleh nampak di sini Okey. Pelakuan menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh. Menyenaraikan pelakuan, mengasingkan pelakuan. Kemudian situasi dia apa? Campuran dalam kehidupan, campuran menggunakan kaedah penurasan. Alright. Kemudian dia punya kriteria dia 5 contoh. Ini 5 contoh yang ni dengan tepat dalam kumpulan berempat. Okey, sebagai satu contoh Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Mana dia punya kata pelakuan, situasi, kriteria. Pelakuan menyelesaikan situasi dia, soalan yang berkaitan, kriterianya 5 daripada 6. Ringkas je boleh rujuk nanti. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah model kerolan, objektif umum dan contoh spesifik. Okey, ini model kerolan. Objektif umum jelas di sini, boleh dapat umum menerangkan apa itu campuran. Kemudian spesifiknya di bawah, kumpulan berempat, murid dapat menyerahkan sekurang-kurangnya 5 contoh. Sangat spesifik lah. Nak menerangkan campuran tu ini yang pertama aktiviti dia. Nak menerangkan campuran tu spesifik, ini yang kedua. Okey. Baiklah, seterusnya kita tengok yang model ABCD, audience, behavior, condition, degree. Model behavior ABCD audience, behavior, condition, degree. Audience, murid tingkatan 1. Behavior, menyenaraikan. Condition, apa condition dia? Ni tadi behavior, menyenaraikan dan mengasingkan. Condition dia sekurang-kurangnya degree 5 contoh degree. Kemudian dengan tepat degree. Kemudian dia punya conditionnya di dalam kumpulan berempat. Seorang sekali lagi. Audience, murid siapa? Murid dia satu, audience dia. Behavior, apa perbuatan dia? Menyenaraikan, mengasingkan. Conditionnya di dalam kumpulan berempat. Degree ataupun dia punya, senang kita nak ukur lah, 5 contoh.
Satu lagi dengan tepat. Itu yang dikatakan model ABCD. Yang ni harap fahamlah, ada contoh dan nota ni Ustaz akan bagikan. Lagi satu, boleh lihatlah apa beza di antara model meja, gerollan dan ABC untuk perkara yang sama sebenarnya. Okey, boleh bezakan. So boleh pilih yang mana-mana untuk kita laksanakan, dan bergantung juga kepada guru ataupun pensyarah kita. Kalau dia lebih suka untuk meja, pakai meja lah, senang. Jangan pandai-pandai kita pakai gerollan pula nak debate dengan dia kan. Kalau dia kata lebih kepada nak pakai meja, kita pakai meja. Kalau nak kata ABCD, so kita buat yang ABCD. Jadi memudahkan kita untuk merangka objektif pembelajaran tu. In case kalau contohnya nak satu hari Nazir datang ke apa, dia tegur, kita boleh sebutlah kita menggunakan model yang ini. Tapi kalau tuan nak model yang begini, saya akan ubahlah untuk model yang begini. Sebab dalam pendidikan ini dia banyak dia punya schools dan dia punya teori-teori dan sebagainya. So bila kita guna tu, sebutlah kita guna yang ni. Tu nampak yang kita belajarlah benda-benda tu. Baiklah, seterusnya di akhirnya sila hasilkan 3 objektif pengajaran berdasarkan RPT dan SKP bagi ketiga model itu. Sebenarnya kita tengok di SKP itu, ambil satu, kemudian ambil 3 lah, mana-mana yang kita nak jadikan dia sebagai objektif. So kita kena hasilkan 3 objektif. Maksudnya objektif yang pertama dia ada meja, gerollan, ABCD. Kemudian objektif yang kedua, meja, gerollan, ABCD. Objektif yang ketiga, meja, gerollan, ABCD. So buat dalam kumpulan lebih baguslah kita berbincang, dan kita serahkan di platform Telegram supaya mudah kawan-kawan kita senang merujuk. Kalau kita serah dalam GC, masalahnya dia akan ada dalam GC lah. Kalau Telegram, bila-bila kita boleh buka. Baiklah, kenapa kita belajar perkara tersebut? Kita kena rujuk balik dalam kita punya TS25. Yang inilah dikatakan di SKP, yang di tengah ni di SKP. Kita nak menghasilkan sekarang ni guru berkualiti ke arah pedagogi. Jadi kalau pedagogi kita bagus, kita akan dapat satu pembelajaran yang bermakna. Okey, itu saja. Ini saya akan post dalam kita punya GC. Kesimpulannya, guru harus mempunyai kemahiran dan membina rancangan pengajaran tahunan supaya dapat memetakan perancangan setahun untuk memantapkan kuasaan terhadap mata pelajaran semasa yang kita ajar. Kemudian seterusnya, kemahiran penulisan objektif sangat-sangat berguna. Sebab apa? Sebabnya daripada objektif lah, objektif yang mantap, objektif yang sangat-sangat bagus, di situlah kita akan menghasilkan satu aktiviti kita itu yang kita hasil, dia kena menjurus ke arah pencapaian objektif. So sekiranya objektif anda tidak mantap, macam mana mungkin kita boleh menghasilkan satu aktiviti yang mantap untuk mencapai objektif. Jadi kalau kita nampak sebenarnya, ataupun kalau kita lihat antara objektif, aktiviti, kriteria kejayaan yang akan kita belajar minggu hadapan, kongsi minggu hadapan, insya-Allah benda itu sangat berkait. So berkaitan daripada awal lagi dalam kita punya pembelajaran ini bermula daripada kita mengetahui tentang individu itu, apa individu dalam kepelbagaian individu bermula daripada anak murid kita, kemudian dia bergerak kepada kita punya perbincangan dalam menganalisis isi kandungan. Kita nak mantapkan kemahiran kita, pemahaman kita terhadap isi kandungan di SKP. Kemudian barulah yang terakhir kita bergerak kepada bagaimana kita nak melancarkan pengajaran kita dan mengambil kira tentang kepelbagaian anak murid kita. Sekian, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.